Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Syakir Ashraf Bizul Kafli. Rakam talabah 058 Salasa Sita Arba'ah. Baik, InsyaAllah maaf saya cakap saya minta izin untuk cakap dalam bahasa Melayu. Baik, InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang artikel zina, mencuri dan merompak dalam subjek Fiqh Al-Jinayah Kod Khusus SYD 20602 yang diajar oleh Al-Fadilah Ustazah Ramlah binti Ma'ali. Baik, ini ialah rakan-rakan seperjuangan saya. Tanpa melengahkan masa, jom kita ke pembentah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kembali lagi pada saya, iaitu saudara Syauqi. Baik, saya akan menerangkan tentang pendahuluan artikel zina, mencuri dan merompak. Baik, yang pertama, Undang-Undang Jenayah Syariah adalah salah satu cabang perundangan yang berteraskan wahyu, iaitu dalam bahasa Inggerisnya Revealed Law, yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan utama. Terdapat 3 bahagian jenayah dalam Islam, iaitu had, qisas dan ta'zir. Poin yang ketiga, peruntukan tentang hukuman telah diberi panduan oleh syarak dan dihuraikan oleh ulama. Maksudnya syarak telah menentukan hukuman-hukuman yang perlu kita laksanakan, dan ulama sebagai panduan dalam menghurai hukuman-hukuman tersebut. Baik, seterusnya, kesalahan dan hukuman yang dinaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dikenali sebagai had dan qisas, manakala hukuman ta'zir adalah menurut budi bicara pemerintah yang menggubal undang-undang dengan menentukan jenis-jenis kesalahan dengan hukuman. Dan hakim pula ada pilihan dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Baik, yang kelima, terdapat pelbagai andaian negatif yang telah dibuat termasuk orang Islam sendiri mengenai hukuman hudud ini. Maaf, ada kesilahan ejaan. Yang seterusnya, andaian ini telah dimomokkan untuk menakutkan orang Islam dan bukan Islam agar menolak pelaksanaan hukum hudud di Malaysia. Baik, selain itu, pelbagai spekulasi yang timbul akibat andaian negatif ini. Dan akhir sekali, golongan yang menolak hukum Allah SWT ini telah berpendirian bahawa hukum ini adalah sangat kejam, zalim, kolot dan tidak sesuai dilaksanakan di negara yang berbilang kaum dan agama. Baik, seterusnya kita ke isi perbincangan yang pertama, iaitu artikel zina yang bertajuk Masih Ramai yang Berzina. Poin yang pertama, seramai 744 lelaki dan 756 wanita disabitkan kesalahan mengikut enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Johor 1997 kerana berkhalwat dan bersetubuhan luar nikah sepanjang Januari hingga September tahun ini. Na'udzubillah. Daripada jumlah itu, seramai 561 lelaki dan 548 wanita terbabit dalam kesalahan khalwat, manakala 183 lelaki dan 208 wanita melakukan kesalahan persetubuhan luar nikah.
Sekaligus kedua-dua perbuatan ini menjadi kesalahan jenayah syariah tertinggi di Johor. Poin yang seterusnya, penolong pengarah unit operasi bahagian penguasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor, iaitu JAINJ. Maaf jika silap. Maaf. Muhammad Hafiz Abdul Rahman berkata, semua kes itu dikesan melalui aduan masyarakat dan operasi penguasaan yang dilakukan dari masa ke semasa. Maaf, kesalahan ejaan. Baik, terima kasih terhadap masyarakat yang sentiasa memberikan aduan ataupun memberi aduan, menunjukkan bahawa masyarakat kita mengambil kepentingan terhadap zina tersebut. Baik, yang seterusnya, katanya kesalahan lain yang direkodkan sepanjang tempoh sama ialah menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama sebanyak 21 kes, tidak menghormati Ramadan dengan menjual makanan dan minuman sebanyak 87 kes, berjudi 98 kes, 2 kes liwat, 2 kes perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah, dan 21 kes perbuatan tidak sopan di tempat Allah. Na'udzubillah. Baik, poin yang terakhir bagi saya, statistik jenayah syariah di Johor pada 2016 juga mencatatkan khalwat dan persetubuhan luar nikah adalah kes yang tertinggi. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Haikal bin Mahdan, nombor metrik 058338. Saya akan meneruskan perbincangan tentang zina. Isi perbincangan tentang zina, yang pertamanya, zina adalah salah satu daripada jenayah-jenayah yang terdapat dalam hudud. Di dalam mazhab Syafi'i mendefinisikan zina ni sebagai persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang haram baginya, sama ada kerana tiada sebarang akad perkahwinan atau akad syubhah, atau sama ada tiada hak milik atau syubhat milik, dan tahu bahawa perbuatan itu adalah haram. Definisi dalam yang diberikan oleh ulama mazhab fiqh terdapat berbagai definisi, tapi mereka bersepakat untuk menerima bahawa zina ialah persetubuhan haram yang dilakukan dengan tanpa nikah dengan sengaja, atau syubhah nikah dan bukan hamba sahaya yang dimiliki. Ulama-ulama juga bersetuju bahawa terdapat 2 unsur jenayah zina, iaitu persetubuhan dalam kemaluan wanita, dan yang keduanya ia dilakukan dengan niat yang dengan sengaja. Yang seterusnya, persetubuhan yang dikira jenayah zina ialah persetubuhan yang berlaku pada kemaluan perempuan, iaitu kemaluan lelaki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan, seperti keris dimasukkan ke dalam sarungnya. Yang seterusnya, perbuatan maksiat ini untuk memuaskan nafsu, beserta seperti bercumbu-cumbuan atau berkucupan, tidak termasuk di dalam jenayah zina, tetapi ia merupakan perbuatan haram yang boleh dikenakan hukuman ta'zir, kerana ia merupakan muqaddimah ataupun permulaan kepada sesuatu perbuatan zina. Yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
dengan maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji, dan ia satu jalan yang buruk yang membawa kepada kerosakan. Surah Al-Isra ayat ke-32. Firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Quran, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'atan jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minu billahi wa yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Sadaqallahul azim. Maksud daripada ayat ini ialah perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat setiap seorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu yang dipengaruhi oleh perasaan balas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika benar kamu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan daripada orang-orang beriman. Surah An-Nur ayat kedua. Sebab itu terdapat 3 kaedah pensabitan jenayah zina. Yang pertamanya, pengakuan penzina sendiri dengan mengulang-ulangkan sekurang-kurangnya 4 kali. Disyaratkan pula dia membuat pengakuan tersebut dalam keadaan sedar dan siuman tanpa paksaan. Hukuman hudud tidak dilaksanakan ke atas pengaku jika dia menarik balik pengakuannya. Yang kedua, penyaksian 4 orang saksi lelaki yang akil, baligh dan adil. Keempat-empat itu perlu mempunyai integriti pribadi yang baik. Disyaratkan juga bahawa setiap saksi melihat perbuatan itu secara jelas tanpa sebarang kesamaran. Jika tidak, mereka layak dikenakan hukuman qazaf, iaitu 80 kali sebatan. Yang seterusnya iaitu yang ketiga, qarinah atau bukti yang meyakinkan, seperti gadis yang didapati hamil atau seorang perempuan yang bersuamikan kanak-kanak yang belum balik didapati mengandung, atau seorang perempuan melahirkan anak yang sempurna sifatnya dalam masa tidak sampai 6 bulan daripada tarikh pernikahan. Hukuman ke atas penzina. Hukuman bagi pesalah zina terbahagi kepada 2, iaitu hukuman terhadap pesalah yang telah berkahwin, iaitu dalam Arab disebut sebagai muhsan, dan pesalah yang belum berkahwin, iaitu khairul muhsan. Hukuman bagi penzina yang belum berkahwin telah disebut dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana maksudnya ialah, ini ialah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan hukum-hukumnya, serta kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kami beringat atau mengamalkannya. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap dari seorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan balas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika benar kamu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Surah An-Nur ayat 1 hingga 2. Terdapat juga beberapa hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah menjatuhkan hukuman rejam kepada orang-orang yang mengaku berzina. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya saya Raja Muhammad Khairul Ikhwan bin Najib Rashid, nombor Menteri 058287. Seterusnya saya akan menyambung semula poin yang seterusnya. Poin yang seterusnya iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ibn Malika, beliau memberitahu bahawa seorang perempuan telah berjumpa Nabi SAW dan mengaku berzina sedang ia dalam keadaan hamil. Nabi SAW bersabda kepadanya, pergilah kamu sehingga kamu melahirkan anak. Baik.
Apabila sudah bersalin, dia datang lagi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah dan carilah orang yang dapat menjaganya. Dan setelah ada yang menjaganya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya perempuan tersebut dikenakan hukuman rejam, dan perempuan itu pun direjam. Hadis riwayat Malik. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menjatuhkan hukuman rejam kepada seorang Yahudi yang berzina. Seterusnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dia berkata bahawa orang-orang Yahudi datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, ada seorang lelaki dan perempuan telah berzina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, adakah kamu tidak menjumpai hukuman rejam dalam Taurat? Lalu mereka menjawab, kami hanya memalukan dan merotan. Abdullah bin Salam berkata, mereka bohong kerana dalam kitab Taurat ada hukuman rejam. Mereka membawa kitab Taurat dan membukanya, tapi salah seorang daripada mereka meletakkan tangan di tempat yang terdapat padanya ayat macam. Abdullah bin Salam minta supaya Yahudi kenaan mengangkat tangan, dan didapati di dalamnya terdapat ayat kenaan hukuman rejam. Mereka berkata, benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Taurat ada ayat rejam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kedua-dua penzina itu dihukum rejam. Baik. Seterusnya saya akan pergi kepada isu perbincangan yang kedua. Isu perbincangan yang kedua iaitu artikel mengenai mencuri. Artikel mengenai mencuri, 3 remaja didakwa mencuri. Poin pertama di Seremban, 3 remaja berusia 14 dan 15 tahun didakwa di Mahkamah Magistrat Isiu hari ini kerana mencuri di sebuah rumah di Simpang Petang, Jelebu awal bulan ini. Seterusnya, bagaimana mereka mengaku tidak bersalah selepas tuduhan dibacakan secara berasingan oleh juru bahasa mahkamah di hadapan Magistrat Mahyun Yusof. Seterusnya, mengikut pertuduhan, seorang remaja berusia 15 tahun didapati dengan tidak jujur memiliki sebuah telefon bimbit jenis Nokia yang dipercayai sebagai harta curi di rumah nombor 12 Rumah Murah, Simpang Petang pada 8 Disember 2019 jam 8 pagi. Oleh itu, dia didakwa mengikut Seksyen 411 Kanun Kesiksaan, dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-dua sekali. Seterusnya, 2 lagi remaja berusia 14 dan 15 tahun didakwa secara tidak jujur mengambil beg berwarna hijau, satu telefon bimbit jenis Vivo, kad lesen profesional, kad lesen memandu dan kad penara dipercayai harta curi di lokasi
tarikh dan masa yang sama. Seterusnya, oleh itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 411 Kanun Kesiksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan, dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nurul Muhaimin Muhammad Azman, seorang remaja diwakili Peguam Parliza Ifarianti Syafi'i, dan kedua lagi diwakili oleh Jaya Prakash Rao. Mahkamah kemudian membenarkan seorang remaja diikat jamin sebanyak 2,000 dengan seorang penjamin, manakala dua lagi diikat jamin masing-masing RM1,500 Malaysia dengan seorang penjamin. Akhir sekali, kes akan disebut semula pada 23 Januari pada 2020. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid bin Muhammad Zainul Abidin, nombor metrik 058273. Baik, saya ingin menerangkan tentang isi perbincangan mencuri. Jenayah curi dalam bahasa Arab adalah sariqah. Sariqah bermaksud mengambil sesuatu secara sulit, dan menurut syarak, ia bermaksud mengambil harta orang lain secara sulit tanpa sebarang hak dari tempat simpanannya dengan syarat-syarat tertentu. Curi adalah salah satu daripada dosa-dosa besar, dan hukuman potong tangan ke atas si pencuri adalah diwajibkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizul hakim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, maka potonglah pergelangan tangan kanan mereka sebagai satu pembalasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan dan sebagai siksaan daripada Allah SWT. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat 38. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak dipotong tangan seseorang pencuri itu kecuali 1/4 dinar atau lebih daripada nilai wang emas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sariqah atau jenayah curi menurut undang-undang Islam menekankan dua komponen, iaitu pencuri dan barang yang dicuri. Islam meletakkan sariqah sebagai salah satu jenayah yang dikenakan hukuman hudud. Oleh itu, syarat-syarat untuk menyabitkan seseorang yang melakukan jenayah curi ini adalah ketat. Syarat-syarat untuk mensabitkan seseorang yang melakukan jenayah curi adalah: yang pertama, orang yang melakukan jenayah curi mestilah telah baligh, berakal, tidak dipaksa melakukan jenayah curi. Yang kedua, harta yang dicuri mestilah mencecah kadar yang ditetapkan, iaitu sebanyak 1/4 dinar yang bersamaan 1.06 gram. Yang ketiga, harta yang dicuri dari tempat simpanan yang sesuai. Yang keempat, harta bukan milik atau milik bersama pencuri. Yang kelima, si pencuri sedar bahawa mencuri adalah haram. Yang keenam, harta yang dicuri mestilah suci dan bukannya najis. Merujuk pada pelaksanaan hukuman hudud untuk kesalahan mencuri, siapa yang melakukan kesalahan mencuri wajib dikenakan hukuman hudud sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum syarak, iaitu dipotong tangannya. Pensabitan jenayah curi adalah melalui ikrar, pengakuan dan keterangan dua orang saksi, lelaki yang adil atau sumpah yang mardud. Hukuman ke atas pencuri. Kesalahan mencuri, jika sabit kesalahan boleh menyebabkan pesalah dikenakan pembalasan had potong tangan kanan dari pergelangannya. Beberapa kes yang menunjukkan baginda telah melaksanakan pembalasan had potong tangan ke atas pesalah adalah dalam beberapa kes kecurangan seperti kecurangan barangan Safwan bin Umayyah, jubah seorang wanita, perisai besi,
topi besi dan barang pinjaman oleh seorang perempuan suku Mahzumiyah yang bernama Fatimah binti Al-Asad. Juga termasuk kes-kes lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bagi pencuri yang mencuri pada kali yang pertama akan dikenakan had potong tangan kanan hingga pergelangan tangan. Manakala pencuri yang mencuri pada kali yang kedua pula akan dipotong kaki kiri hingga buku lali. Bagi pencuri yang mencuri pada kali ketiga akan dipotong tangan kiri hingga pergelangan tangan dan dipotong kaki kanan hingga buku lali. Jika pencuri untuk kali yang keempat, jika pencuri itu mencuri untuk kali yang kelima dan seterusnya akan dikenakan ta'zir atau dipenjarakan sehingga bertaubat. Gugur hukuman potong tangan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa keadaan di mana hukuman itu tidak dapat dilaksanakan atau ia gugur sebelum ia dilaksanakan. Antara halangan-halangan tersebut ialah tuan barang menafikan orang yang dituduh mencuri hartanya atau menafikan keterangan saksi-saksi. Yang kedua, pencuri menarik balik pengakuan sedangkan pertuduhan ke atasnya dibuat tanpa bukti, hanya berdasarkan pada pengakuannya semata-mata. Yang ketiga, pencuri mengakui bahawa barang yang dicuri adalah miliknya dengan bukti yang sah yang dapat diterima kesahihannya. Setakat itu saja daripada saya. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Azhari, nombor metrik 058290. Seterusnya saya akan sambung perbincangan isi perbincangan kita yang ketiga, iaitu tentang artikel ataupun isu merompak yang merupakan salah satu kesalahan jenayah di negara kita. Tajuk artikelnya, tak sampai 6 jam suspek rompak kedai emas di Al-Star ditahan. Boleh lihat gambar kejadiannya di sebelah tepi. Al-Star, seorang lelaki ditahan tidak sampai 6 jam selepas merompak sebuah kedai emas di Kompleks Sri Putra di sini pada Isnin yang lalu. Ketua Polis Kedah, Datuk Kamrul Zaman Mamat berkata, sebelum itu polis menerima panggilan berhubung kes kejadian itu pada jam 11 pagi daripada seorang lelaki yang dipercayai pemilik kedai emas yang mendakwa kedai emasnya dimasuki perompak. Beliau berkata hasil siasatan kes tersebut pihaknya berjaya menahan lelaki yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes itu kira-kira 6 jam selepas menerima laporan daripada mangsa. Lelaki yang berusia 28 tahun itu ditahan di Jalan Raja di sini kira-kira jam 6.45 petang Isnin. Hasil tangkapan itu juga membawa kepada rampasan barang kes iaitu sebanyak 16 utas rantai tangan dan kaki yang berwarna perak dan kuning keemasan, 52 cincin pelbagai bentuk dan warna, 65 utas rantai leher berwarna perak dan hitam, 15 rantai bangle, 1 bekas plastik yang mengandungi 25 set batu cincin, seutas gelang tangan jade dan sebuah lagi beg berwarna biru gelap. Katanya dalam satu kenyataan pada hari tersebut. Kamrul Zaman berkata hasil semakan tersebut juga mendapati bahawa suspek mempunyai sebanyak 17 rekod kesalahan melampau di atas pelbagai kes kesalahan jenayah dan dadah. Seterusnya, suspek telah direman selama 7 hari bermula pada hari tersebut sehingga pada 25 Oktober untuk membantu siasatan. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 457 kerana kesiksaan yang membawa kepada hukuman penjara maksimum selama 14 tahun dan bagi kesalahan kedua dan seterusnya boleh dikenakan denda dan sebat jika sabit kesalahan. Seterusnya isi perbincangan tentang isu merompak. Jenayah merompak dalam Undang-Undang Jenayah Islam dipanggil sebagai hirabah. Hirabah dalam istilah syarak pula membawa kepada maksud serangan dengan tujuan untuk merampas harta, membunuh atau menakutkan secara terang-terangan serta angkuh dan menggunakan kekuatan di kawasan-kawasan yang terpencil daripada bantuan. Ia dilakukan oleh seseorang yang mukallaf yang tertakluk kepada undang-undang termasuklah ahli zimmi dan orang yang murtad.
Okey, terdapat 4 kategori penjenayah hirabah, iaitu yang pertama, membunuh dan merompak. Yang kedua, membunuh tetapi tidak merompak harta. Yang ketiga, merompak dan tidak mengancam nyawa. Dan yang keempat, menakut-nakutkan orang ramai tanpa mengancam nyawa atau merompak harta. Okey, seterusnya, hukuman ke atas perompak. Hukuman bagi setiap jenayah ini adalah berbeza mengikut kategori masing-masing. Okey, bagi kategori yang membunuh dan merompak, mereka akan dikenakan hukuman bunuh dan kemudiannya akan disalib selama 3 hari di tempat yang tinggi seperti kayu dan sebagainya. Okey, bagi kategori yang merompak sahaja, mereka akan dikenakan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang. Okey, itu saja daripada saya. Selebihnya akan diterangkan oleh sahabat saya yang seterusnya, iaitu isi perbincangan tentang isu merompak yang kita bincangkan tadi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisais Hakimi bin Kurasali, nombor metrik 058973. Okey, insya-Allah saya akan menyambung perbincangan yang telah disampaikan oleh kawan saya semata tadi. Okey. Maksudnya, tangan kanannya akan dipotong pada bahagian pergelangan tangan dan kaki kirinya akan dipotong di bahagian pergelangan kaki. Sekiranya berulang, tangan kiri dan kaki kanannya akan dipotong. Namun begitu, jumlah harta yang dirompak mestilah mencecah kadar yang ditetapkan dalam kesalahan mencuri, iaitu suku dinar bersamaan 1.05 gram atau lebih, atau yang sama nilai dengannya. Sekiranya harta yang dirompak tidak mencecah jumlah tersebut, hakim boleh mengenakan hukuman ta'zir yang sesuai. Apabila perompak hanya melakukan pembunuhan terhadap mangsanya tanpa mengambil harta bendanya, dia akan dibunuh sahaja tanpa disalib. Jika perompak hanya menakut-nakutkan tanpa merompak dan membunuh, dia akan dihukum mengikut hukuman ta'zir seperti dibuang negeri, penjara atau sebagainya. Hukuman ini bergantung kepada pemerintahan dan tiada tempoh tertentu yang ditetapkan bagi hukuman penjara. Malah pemerintah boleh memberi pengampunan jika perlu. Hukuman ini dinyatakan dengan jelas di dalam surah Al-Maidah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Yang membawa maksud hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh. Kalau mereka membunuh sahaja dan tidak merampas atau dibalang, kalau mereka membunuh dan merampas atau dipotong tangan dan kaki mereka berselang. Kalau mereka merampas sahaja atau dibuang negeri, kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum, hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka dan di akhirat kelak boleh azab seksa yang amat besar. Okey, penutup. Natijahnya, artikel ini menghurai beberapa isu semasa berkaitan dengan kegiatan jenayah yang sudah tentu menjadi aspek penting dalam perkembangan kemelut sosial ini. Banyak berita yang dibawakan dan dilampirkan untuk dibaca di samping menambahkan ilmu pengetahuan membaca. Antara isu-isu yang dibangkitkan ialah kegiatan zina antara lelaki dan perempuan bukan mahram, merompak dengan kekejaman secara sedar atau dipanggil lanun, serta terdapat juga mencuri harta benda orang lain tanpa disedari. Hal ini demikian kerana artikel ini bertujuan untuk menyedarkan orang lain dan sentiasa bersikap waspada akan hal-hal seperti ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.